بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وسننه 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، ومضمضة والاستنشاق، ومسح الرأس ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل لحية كسة، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل الأصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا والموالاة. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia yang Allah kurniakan kepada kita, dan juga kita bersyukur masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung balik pengajian kita melalui kitab Fathul Qarib Mujib, syarah kepada matan Abi Suja' ataupun matan Ghayat wa Takrib. Mudah-mudahan apa yang kita belajar beri manfaat kepada kita. Dan insya-Allah malam ni kita nak menyambung balik pengajian kita, sambungan daripada bab furudul wudu', dan malam ni kita nak masuk kepada bab sunanuhu ay sunanul wudu'. Muka surat 5, baris yang pertengahan. Boleh tengok baris yang pertengahan muka surat 5. Baik, wa sunanuhu ay sunanul wudu'. Sebelum daripada ni kita bicara dah berkait dengan furud ataupun kefarduan di dalam mengambil air sembahyang. Dan hari ni kita nak masuk kepada, malam ni kita nak masuk kepada membicarakan tentang sunat-sunat pada masalah mengambil air sembahyang. Ada perkara-perkara yang dituntut secara sunat. Wasunanuhu asyaratun, dan sunatnya disebut dalam kitab kita ini ada 10. Asyaratu asya, ada 10 perkara yang disunatkan semasa kita mengambil air sembahyang. Disebut wa fi ba'di naskil matan asyara khisal, setengah daripada matan Abi Suja' yang lain, asyaratu khisal, disebut perkataan khisal, dia tak menggunakan perkataan asya', dia menggunakan perkataan khisal. Maksudnya sama, maksudnya 10 perkara. Apa dia yang pertama? Yang pertama at-tasmiyatu. Kita baca dengan at-tasmiyatu, badal kepada asyaratu. Kalau kita mengaji nahwu, dia jadi hukum dia badal, kena baca baris atas. Baca baris bukan baris atas, baris depan. Asyaratu asya. Asyaratu, jadi at-tasmiyatu, kita baca at-tasmiyatu. At-tasmiyatu maksudnya menyebut bismillah. Bismillah, paling kurang aqalluha bismillah, paling kurang kita sebut bismillah sebelum kita nak memulakan wuduk kita. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya baca sampai habislah bismillahirrahmanirrahim. Disebut fa in taraka tasmiyata awwaluhu atabiha fi asna'ihi. Kalau kita tinggal di pertengahan, di permulaannya kita tinggal di permulaan, tak ingat nak baca bismillah mula-mula nak ambil air sembahyang, maka atabiha fi asna'ihi, kita datangkannya bismillah itu pada pertengahan ambil sembahyang itulah. Tengah-tengah basuh kenapa? Tak start awal dengan bismillah. Jadi tengah-tengah tu kita boleh datangkan bismillah apabila kita lupa pada pertengahan. Apabila kita lupa pada awal ambil air sembahyang kita tu, maka kita datangkannya pada pertengahan. Pertengahan ambil air sembahyang. Okeylah, tengah basuh tangan ke, tengah komo ke, tengah sapu kepala ke, maksudnya boleh didatangkan dapat pahala sunat
tasmiyah itu. Fa in faghara minal wudu'i, tetapi maka jika telah selesai daripada ambil sembahyang, sudah dah, atau ingat nak ambil sembahyang di permulaan, sudah dah siap basuh kaki, siap dah, lam ya'ti biha, maka tak perlu lagi kita datangkan dengan bismillah, sebab telah luput waktunya, telah luput. Jadi kalau teringat di pertengahan, tak baca bismillah, maka sunat didatangkan di pertengahan. Kalau sudah selesai dah basuh dah kaki, siap lah kedah, maka tak perlu lagi didatangkan dengan bismillah, tidak lagi dituntut untuk kita menyebut tasmiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini, membasuh dua tangan. Kaffaini ilal qu'ain, sampai ke pergelangan tangan. Tangan ni lah sampai pergelangan tangan ni basuh. Sebelum nak memulakan sembahyang tu, antara sunat dia kita kena basuh tangan dulu. Bila qabla idkhalihi ma'ina, sebelum kita memasukkan dua tangan kita ni ke dalam bekah, sebelum nak celup. Nak celup dalam bekah, nak cedok, nak ambil air sembahyang tu, sebelum tu sunat basuh dulu. Bila sunat? Bila kita sunat ni bila kita tidak tahu tangan kita itu bernajis. Tapi kalau kita tahu tangan kita tu bernajis, maka hukumnya sudah tidak jadi sunat lagi, hukumnya sudah jadi wajib lah basuh. Sebab apabila kita menyelup tangan kita dalam bekas dalam keadaan tangan kita bernajis, kalau bekas tu sedikit airnya, maka automatik air tu juga menjadi najis. Jadi untuk mengelakkan daripada itu, sunat basuh luar dulu. Basuh luar dulu daripada sebelum kita celup daripada bekas. Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang bangun daripada tidur ni tak tahu tangan dia tu tidur di mana. Lam yadri aina batat yadah, dia tak tahu kat mana tidur tangan dia. Waktu dia tidur tu, tangan dia tu tidur mana. Tidur molek tak apa, tidur kat lain, takut masuk celuh-celuh tangan dia, bukan boleh kira. Jadi afdalnya basuh dulu, sunatnya basuh dulu sebelum kita nak celup di dalam bekas. Dia sebut dah situ dalam syarah dia sebut fa illam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i. Kalau dia tak basuh keduanya, tangan dia tak basuh, kuriha lahu, dimakruhkan baginya, bagi seorang itu, ghamsuhuma, menyelup keduanya, celup tangan dia tu, fil ina'i, di dalam bekas, kalau dia tak basuh. Fa in tayaqqana tuhruhuma, sekalipun dia yakin tangan dia tu bersih, juga dia dituntut untuk basuh. Baik. Bukan, silap kita baca. Bukan. Bukan. Fa in tayaqqana tuhruhuma lam yukrah lahu ghamsahuma. Betul. Dia kata jika dia yakin tangan dia tu in situ bukan irayah, insyarat. Jika dia yakin tangan dia tu suci, lam yukrah lahu ghamsuhuma, maka tidak makruh baginya, bagi seorang yang tawaddi itu, ghamsuhuma, menyelup keduanya di dalam bekas. Okey. Baik, wal madmadah tu yang ketiga, maghmadah ni maksudnya berkomo. Selepas basuh tangan tu, antara tuntutan yang dituntut adalah untuk berkomo-komo. Berkomo ni ada dua jenis, satu di dalam mulut, satu lagi di dalam mulut di luar gigi. Makhmasah dipanggil, makhmasah dan maghmadah ini dapat pahala aslus sunnah. Lagu mana cara nak buatnya? Bi idkhalil ma'i fil fam, dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Bi idkhalil ma'i fil fammi, dengan memasukkan air ke dalam mulut. Sawa'un ada rohu, sama ada dia putar air tu, padanya pada mulut, wa majahu, dan luahkannya, amla ataupun tidak, padan tu. Sekadar awak masuk air tu sudah memadai untuk dapat pahala
pahala sunat. Tapi yang akmalnya adalah idarahu, pusinglah. Bubuh air dalam mulut tu, pusing-pusing air dalam mulut, lepas tu majahu, buang air tu paling afdal. Tapi kita ambil air, kita masuk dalam mulut tu, kita telan, sudah memadai untuk mendapat pahala aslu sunnah. Baik, yang keempat, istinsyaku. Istinsyak selepas maghmadah. Istinsyak selepas maghmadah. Istinsyak selepas maghmadah. Apa maksud istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi yang afdal pada istinsyak adalah menggabungkan di antara maghmadah dan istinsyak pada satu air. Ambil air dalam tangan, masuk separuh dalam hidung, sebahagian lain masuk separuh dalam mulut, sebahagian lain masuk dalam hidung. Ambil gini, masuk dalam mulut separuh, masuk dalam hidung separuh, buat keluar dengan tangan kiri, buat keluar dengan tangan kiri.